Tiga sebab jujur kenapa saya stop bertrading. Point nombor 2 yang paling penting untuk korang consider kalau korang seorang yang Muslim dan korang masih bertrading ataupun korang baru mula-mula berjinak nak bertrading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, nama saya Akif Zafran, saya admin channel YouTube Naga Putih. So dalam video kali ni saya nak share dengan korang, macam yang korang dah follow saya, siapa yang dah follow saya sebelum ni, saya banyak buat konten tentang trading, online trading, forex, crypto and so on. Okay, so video kali ni saya nak menjelaskan yang saya dah pun stop bertrading. Dan kalau korang tengok, saya dah 2 bulan saya tak buat konten pasal trading lagi. Last konten saya adalah berkaitan dengan BingX. Alright, so dalam video kali ni saya nak explain lah, saya nak bagi penerangan 3 sebab utama kenapa saya stop bertrading. Dan bagi korang yang masih bertrading ataupun korang yang baru mula-mula nak bertrading, video ni untuk korang. Dan saya harap korang consider 3 sebab ni. Sebab 3 sebab ni lah Sebab 3 benda ni lah yang buatkan saya stop bertrading. Dan saya ambil masa 2 bulan untuk saya buat keputusan ni. So macam mana pun, kita pergi pada point saya yang pertama, iaitu duit habis. Okay, so 80% daripada orang yang bertrading online, forex and so on ni, 80% orang yang bertrading ni akan kehabisan duit. So boleh dikatakan dalam kesemua orang yang bertrading ni, 80% gagal dalam trading. Hanya 20% dia yang mampu, yang dapat survive dan konsisten buat profit consistently. Walaupun saya dah bertahun buat sharing konten pasal bertrading ni, saya masih belum dapat capai profit yang konsisten. So saya boleh katakan diri saya tergolong dalam golongan yang 80% tu lah. So bagi korang yang tengok video ni, yang baru nak berjinak dalam dunia trading, yang baru nak mula bertrading, saya nasihatkan please consider this and never ever guna modal duit yang korang tak sanggup untuk burn. Jangan guna duit saving korang, jangan guna duit yang korang ada ataupun gaji korang yang korang kena guna duit tu untuk teruskan kehidupan. Janganlah korang buat tanggapan, dapat duit ni, so duit ni aku letak, aku main forex, aku trade forex, so dia jadi berganda, lepas tu baru aku take profit. Jangan sesekali gunakan mindset yang macam tu. Kalau betul nak bertrading, macam sebelum-sebelum ni pun saya share, orang yang nak bertrading ni, dia nak jaga dia punya psikologi, dia akan gunakan duit lebihan yang dia tak kisah kalau duit tu burn ataupun duit tu hangus ataupun duit tu habis. So itu adalah benda yang sepatutnya lah kalau korang nak bertrading. Tapi kalau korang baru nak mula bertrading dan korang tak sanggup kehilangan duit tu, jangan terus trading. Okay, point yang kedua adalah kontroversi. So trading ni adalah satu benda yang kontroversi dari segi bab hukum, terutamanya kepada kita yang Muslim. Alright, so bagi non-Muslim mungkin maybe tak ada masalah lah. Tapi bagi kita yang Muslim, ini adalah benda yang kita kena consider dalam apa-apa. Sebab ini adalah punca rezeki. So seboleh-bolehnya, seelok-eloknya kita elakkan sumber rezeki yang haram dan juga yang syubhah, yang was-was. Alright, so sepanjang saya buat konten pasal bertrading ni, saya terima banyak gila soalan. Apa hukum dia? Trading ni patut syariah ke? Trading ni boleh ke? Halal ke? Macam tu. Dan saya tak dapat jawab soalan-soalan tu sebab saya pun tak pasti waktu tu. Tapi selepas bertahun-tahun saya pendam tu, sampailah ke belakangan ni, 2 bulan yang lepas ni, saya buat research, saya tengok balik, saya muhasabah balik, saya tengok rata-rata jawapan yang saya jumpa adalah, dan yang paling meyakinkan saya adalah daripada Dr. Zakir Naik. Dia kata forex, kalau kita beli duit dengan duit secara direct, contoh kita pergi kat money changer, kita tukar duit ringgit kita kepada US dollar. Okay, so kita dapat US dollar. So kita tunggu harga USD naik ataupun ringgit Malaysia jatuh, dan kita pergi jual balik dekat money changer tu, dan kita dapatkan balik ringgit kita, kat situ kita ada profit. Itu dibolehkan. Tapi yang tak dibolehkan adalah option. Option ni macam yang korang tengok sebelum ni saya buat konten pasal all-in trade, itu 100% tak boleh. Option tak boleh, ataupun nama lain dia binary option. Apa-apa option, mereka tengok option tak boleh. Dan kalau yang berkaitan dengan forex, yang kalau korang nak tahu,
mana-mana yang menggunakan multiplier itu pun tak boleh sebenarnya. Saya akan letakkan link kepada video tu dekat description video ni, korang boleh tengok sebagai reference korang. So inilah jawapan yang menguatkan saya untuk stop bertrading terus. Sebab kita bertrading, kita cari duit. Kita cari duit tu untuk sumber rezeki kita. So bila kita dapat duit tu, kita guna duit tu untuk makan, jadi darah daging. Lepas tu kita bagi dekat family kita, bagi diorang makan, jadi darah daging diorang pula. So benda yang tak baik, daripada sumber yang tak baik, kita elakkan. Walaupun ada segelintir pendapat yang membolehkan forex trading, crypto trading, dan kalau korang masih menegakkan benda tu, teruskan. Tapi pada saya, ini saya cerita pada saya, apa yang saya dah buat research, keputusan saya adalah saya kena stop bertrading. Yang dibolehkan adalah kalau kita beli one to one, tidak menggunakan multiplier. Contoh, saya beli crypto dekat Luno, saya ada RM1,000, saya beli Bitcoin pada waktu tu dengan harga RM1,000, dan itulah jumlah Bitcoin yang saya dapat. Saya tak ada menggunakan multiplier, saya tak ada menggunakan option. Okay, sama juga konsep dia dengan forex. Kalau saya ada RM1,000, saya pergi dekat money changer, saya beli USD dan saya dapat lebih kurang 200 USD. So saya tunggu USD tu naik harga, saya pergi balik kat money changer, saya jual USD saya dapatkan balik ringgit Malaysia saya. So kat situ saya punya profit. Itu dibolehkan. So dia berbeza sama sekali dengan kita menggunakan multiplier. Multiplier ni kat situ dah ada unsur-unsur lain. So itu yang tidak dibolehkan. Kalau korang nak lebih faham tentang hukum bertrading forex, option, crypto dan so on ni, saya letakkan link dekat description video ni, reference kepada apa yang Dr. Zakir Naik cakap, dan itulah apa yang saya ambil untuk saya stop bertrading. Dan saya harap benda ni adalah benda yang paling utama yang korang consider, sebab benda ni adalah punca rezeki kita guys. Punca rezeki kita, apa yang kita nak jadikan darah daging kita ni. So ini benda yang penting sebenarnya, tapi tak ramai yang tekankan dan ramai yang mengelak. Sama macam saya dulu, saya pun mengelak benda-benda ni, soalan-soalan bab hukum, bab patuh syariah ke, saya mengelak benda-benda tu. Dan sekarang saya secara terang-terang saya cakap saya stop bertrading. Dah 2 bulan saya tak bertrading dan saya tak buat lagi dah konten trading, dan akan datang ni saya dah takkan buat lagi lah konten bertrading. Dan saya takkan trading lagi dah lah. Even so, ilmu yang saya share dengan korang, ilmu tentang indikator, ilmu tentang nak bertrading, itu korang boleh guna pakai dekat bursa saham ataupun dekat stock market. Dekat sana dia berbeza dengan forex. Okay, dia adalah one to one. Korang beli stock market, korang hold, bila harga dia naik, korang jual untuk korang dapatkan keuntungan, ataupun korang beli, korang hold untuk korang dapatkan dividen setiap tahun. Itu korang beli saham syarikat. Itu berbeza sama sekali dengan forex. Tapi cara untuk membaca indikator apa semua yang saya share sebelum-sebelum ni, dia adalah lebih kurang sama. Dan so itulah ilmu yang saya dapat beberapa tahun ni lah dalam ilmu trading. Tapi personally saya dah takkan bertrading lagi dah. Okay, so point saya yang ketiga adalah sekarang ni saya nak fokus kepada self development saya. Saya nak develop diri saya sendiri. Saya akan more fokus pada apa yang saya nak, apa yang saya nak jadi. So my target is saya nak jadi seorang business coach. So after this, dekat YouTube Naga Putih ni, saya akan banyak share tentang business dan juga mindset menurut Islam. Dan saya akan cuba kaitkan dengan perhubungannya dengan dari sisi pandangan Islam. So saya akan more ke arah situ. Maksudnya bila kita menjadi seorang businessman, kita nak jadi businessman yang macam mana? Kalau kita diuji, kita kena jadi macam mana? Kalau kita diberikan nikmat, kita kena macam mana? Apa yang kita kena buat? Adakah kita kena mengejar untung semata-mata, ataupun apa lagi yang kita kena buat sebagai seorang businessman Muslim, mukmin? So itulah yang saya akan share dengan korang semua dekat YouTube channel Naga Putih ni. Dan bagi korang yang still pada dunia trading dan korang tak berminat dengan apa yang saya akan share ni, saya dengan rela hati untuk korang unsubscribe. Saya tak ada masalah. Dan bagi korang yang berminat dengan dunia bisnes,
Dan korang nak tahu pasal mindset, macam mana kita nak build rapport dengan orang, macam mana kita nak menjalinkan perhubungan dengan orang, macam mana kita nak menjaga perhubungan dengan orang. Ilmu ni coach saya panggil sebagai ilmu mengorat. So ilmu mengorat ni saya akan share dengan korang dalam YouTube channel Naga Putih ni. So bagi korang yang berminat nak tahu pasal bisnes dan juga ilmu mengorat ni, stay tune. Saya akan buat konten tentang benda ni, tentang bisnes dan juga mindset ni di video-video yang akan datang. So next video saya akan share dengan korang kenapa berniaga dijadikan sunnah. So kenapa berniaga ni dijadikan sunnah. Selain daripada kita dapat tingkatkan ekonomi kita, apa lagi hikmahnya, antara hikmahnya kenapa berniaga ni dijadikan sunnah. So saya akan share dekat next video. Dan kalau korang teringin nak tahu, pastikan korang like dan subscribe YouTube channel Naga Putih. Thank you so much korang yang dah tengok video ni sampai habis. Kalau korang rasa video ni ada value untuk diri korang, saya minta tolong korang like video ni dan share dekat kawan-kawan korang yang mungkin memerlukan penerangan apa yang saya explain dalam video ni, apa yang saya cuba sampaikan tentang kenapa saya stop bertrading dan kenapa korang juga yang nak bertrading ni perlu consider benda ni. Kalau korang ada apa-apa nak tambah ataupun korang nak share, sila tinggalkan dekat ruang komen di bawah. Saya mengalu-alukan. Kalau korang ada nak bagi tambahan ataupun reference ataupun apa-apa, korang boleh tinggalkan kat ruang komen di bawah. Asalkan benda tu memberi manfaat kepada ramai orang, saya tak ada isu. Alright, so stay safe, stay healthy. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much guys.